Hai guys, ini adalah AI Vlog Channel. Teruskan support dengan klik button subscribe dan button like. Thank you guys. Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak bercakap mengenai satu isu, iaitu isu manusia yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya tak nak bercakap mengenai isu pada hari ini. Saya nak bercakap mengenai satu isu yang pernah berlaku di Malaysia pada beberapa tahun yang dulu. Satu Malaysia kita ni sebenarnya pernah ditipu. Ada satu insan yang pernah terbabit menggunakan nama Syekh Dr. Taha Al-Jilani atau Habib Abu Umar. Sudah tentu untuk merancangkan personal branding, beliau mendakwa pandai berubat, alim besar dan juga berketurunan Nabi melalui nasab wali agung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Okey, sepanjang karyanya beliau sempat bekerja sebentar di Darul Quran dan beberapa tempat lain. Beliau sempat bertemu dengan ramai ulama dan pemimpin dengan tujuan mengambil gambar untuk mengangkat status beliau. Antara yang dijumpainya ialah tokoh-tokoh seperti berikut: Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Najib Tun Razak, Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Tun Seri Setia Dr. Ali Rustam, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur, Tengku Razali Hamzah, Datuk Seri Rosmah Mansur, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Wan Muhammad, Tuan Guru Dr. Harundin, Tuan Guru Ni Abdul Aziz dan juga Dr. Badrul Amin. Hebatnya usaha beliau ni, nama yang dibina atas baik sangka masyarakat kita kepada seseorang berketurunan Nabi, sehingga beliau dikatakan telah diberikan peluang mengubati seorang sultan. Okey. Beliau ni pernah menghadiri majlis-majlis besar, antara yang saya pernah lihat sendirilah, iaitu suatu perhimpunan besar di negeri Kelantan. Saya tak pasti sama ada beliau ni dijemput ataupun dia datang sekadar redah, main masuk macam tu je majlis orang kan. Okey, majlis terakhir yang beliau redah adalah satu majlis selawat besar-besaran di KL yang pernah disiarkan di stesen televisyen. Beliau terus naik ke pentas dan duduk di sebelah dua ulama yang disediakannya ramai pada ketika itu. Namun tak berapa lama kemudian penganjur meminta pihak berkuasa mengarahkannya untuk turun daripada stage. Okey, seterusnya akhirnya nama beliau tenggelam sejak ditangkap kerana didakwa telah mencabut seorang wanita dengan alasan telah nikah muta'ah, walaupun sebenarnya sebelum ini telah banyak kes beliau mempunyai hubungan meragukan dengan pelajar perempuan. Kini ini dah banyak kes sebenarnya. Adakah kita nak kata jangan kita menjadi penyebab kepada orang benci kepada ziarah Nabi? Tak, kita tak kata macam tu. Biarkanlah isu peribadinya yang pernah ditipu duit dan menipu untuk mendapatkan pangkat, asalkan dia seorang yang membangkitkan cinta kepada Nabi. Kita nak biarkan macam tu? Bolehkah kita ni menggunakan alasan bahawa kita perlu beradab dengan tetamu luar, dan lagi pula beliau ni berketurunan Nabi, sedangkan banyak kesalahan yang dia lakukan? Tak logik kan? Ketika itu ulama' dan para asatizah telah awal memberi peringatan tentang Syekh Taha Al-Jilani ni, tapi tak ramai yang mengendahkannya. Orang buat tak tahu je. Sebab apa? Sebab ramai terpesona dengan wajahnya yang meyakinkan dan nasab emas beliau yang didakwa berketurunan Nabi Muhammad SAW. Orang awam dan penama di atas tidak salah kerana mereka bersangka baik, husnuzan. Tapi bagaimana pula para ustaz dan para ulama' boleh mengetahui lebih awal? Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mempunyai firasat, mungkin kerana baca Al-Quran dan cara solatnya yang tidak betul, atau kerana melihat tingkah lakunya seperti Syiah, atau mendapat maklumat daripada orang-orang yang dipercayai. Okay, adakah video saya kali ini bertujuan untuk kita buruk sangka di keturunan Nabi? Tak. Of course tak. Kerana bagi saya, Ahlussunnah wal Jamaah, kami mencintai semua keturunan Nabi. Tak kira sama ada ulama' atau orang awam, sama ada ahli ta'at ataupun ahli maksiat. Kami cinta kerana mengalir dalam mereka darah insan yang paling kami cintai, iaitu Rasulullah SAW. Namun jika ada salah, ia tidak menjadi sebab untuk kami berdiam diri, kerana Nabi pernah bersabda yang bermaksud, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku sendiri yang akan menjalankan hukuman hudud dengan memotong tangan Siti Fatimah. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Okey, kalau tengok pada isu trending sekarang ni, marilah kita berdoa agar Allah beri petunjuk kepada kebenaran dan direzekikan agar kita ni kenal dengan kebenaran yang hakiki. Kita tak mudah tertipu dengan orang yang tiba-tiba datang mengadu, cakap saya ni keturunan Nabi. Jadi bukannya kita tolak bulat-bulat.
pokoknya kita selidik dulu, kita selidik dan kita tapi jangan juga kita menghantam terus. Kita tak boleh menghantam terus, sebab kita tak tahu juga nasab keturunan yang sebenar juga kan, daripada individu-individu yang datang mengaku sebagai keturunan Nabi. Tapi kalau dia datang sebagai orang agama, ilmuwan tu tak ada masalah. Tapi kalau dia datang semata-mata cakap mengaku sebagai keturunan Nabi sahaja tanpa ada apa-apa bukti yang sahih, rasanya kita boleh berfikir dengan akal yang waras untuk menilai sendiri kan. Okey, wallahu alam. Itu adalah salah satu daripada kisah yang pernah berlaku di Malaysia tentang penipuan seorang yang menyamar ataupun seorang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan support channel AF Info untuk pelbagai lagi info-info yang akan saya share pada masa akan datang. Thank you guys.